Assalamualaikum dan selamat pagi dan salam Malaysia Madani. Terima kasih kepada semua yang sedang menonton episod 2 ini Kopi Kita Sembang Anak Malaysia yang bersiaran langsung di platform media sosial Jabatan Penerangan. Terima kasih juga kepada sponsor kita pada hari ini, Richiamo Coffee. Okey, untuk makluman semua, topik yang kita akan sembangkan hari ini berkait rapat dengan keuangan. So, a bit serius jugalah bagi saya, iaitu pelaburan dalam kalangan generasi muda. Baik, sebelum kita teruskan, kepada yang belum like, yang menonton belum like, boleh like sekarang. Kepada yang belum share, tolong share sekarang supaya lebih ramai yang akan sama-sama dengan kita untuk mendengar kupasan kita pada hari ini. Okey, di sebelah kiri saya pasti semua pun dah kenal YB Senator Datuk Seri Utama Tengku Zafrul bin Tengku Abdul Aziz, Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri. Terima kasih YB kerana sudi bersama dengan kami pada hari ini. Baik, di sebelah sana pula panel kita yang kedua, seorang legend yang tidak asing lagi di dunia penyiaran, Datuk Aznil bin Haji Nawawi. Datuk, terima kasih sebab sudi meluangkan masa bersama kami. Terima kasih. Baik, jadi jom kita teruskan sembang kita. Soalan pertama untuk YB ya. YB, okey, bila kita bercakap mengenai pelaburan kan, ramai yang rasa macam pelaburan tu macam satu perjudian, especially mereka yang tak ada ilmu pasal pelaburan. Jadi bagaimana YB melihat perkara ini, dan boleh tak YB kongsikan kepentingan pelaburan dalam kalangan generasi muda kita? Ya. Kalau kita bincang pasal pelaburan ni, memang terutamanya dengan anak-anak muda, mereka kata kita ni kenapa nak melabur awal sangat kan? Dan bagi pendapat saya, masa kita mula-mula macam pelajar universiti, memang tak fikirlah pasal pelaburan. Masa tu tak ada pendapatan lagi. Bila dah start kerja, bila dah, especially during the younger days kan, masa mula-mula kita nak banyak kehendak kita. Kita nak beli motosikal baru, kadang-kadang kereta baru. Sekarang ni lagi lah handphone baru dan sebagainya. Bini baru. Tapi itu bezanya di antara kehendak dan juga keperluan. Jadi bagi saya pelaburan itu penting untuk masa depan, dan kita kena mula lagi daripada awal. Tapi bukan senang lah. Nanti mungkin kita akan bincang lebih pada sesi hari ini, bagaimana pentingnya kita fikirkan masa depan kita supaya kita start mula melabur dari usia yang muda. Baik, faham. Okey, soalan seterusnya kepada Pak Nil. Saya ada baca satu kajian yang mengatakan 2 daripada 3 anak muda lepasan SPM tak nak sambung belajar ke universiti. Sekarang ini kan. Betul. Lepas tu nak jadi influencer. Lepas tu bila sebut pasal pelaburan pula, dia faham pelaburan tu adalah perkara yang lain. Pelaburan bagi mereka tu lebih kepada gadget, lebih kepada kamera, nak beli kereta. Lepas tu bukan saham macam yang saham ataupun apa benda hartanah semua tu lah. Jadi tak perlu sambung belajar ke IPT katanya. Apa pandangan Pak Nil mengenai mindset ini? Ada dua persoalan dekat situ. Tak perlu belajar dekat Institut Pengajian Tinggi satu, dan juga pelaburan, dan kan. Jadi you have to address it untuk permulaan secara berbeza lah. Tidak perlu masuk pusat pengajian tinggi untuk belajar. Saya rasa ini adalah satu cerita angan pendek je lah, ya. Untuk keadaan semasa kita dapat tengok ramai influencer yang berjaya meraih 5 angka untuk sebulan walaupun mereka tidak belajar tinggi. Orang itu adalah orang yang akan mempengaruhi orang lain. Kenapa kau nak belajar tinggi sedangkan aku tak ada pun belajar tinggi? Aku adalah orang yang berjaya dalam bidang pempengaruh di social media. Tetapi kalau ditanya pula kepada orang yang pempengaruh yang mempunyai pelajaran tinggi, dia mempunyai pendapat yang berbeza, kan? Jadi mungkin ini adalah persepsi yang sangat kontras dua ni. Kan kalau tanya saya juga adalah seorang pempengaruh. Sekarang ini saya influence people untuk buat kebaikan, untuk membuat kerja-kerja amal, membantu untuk jadi alat kepada memberi promosi kepada gerakan kerajaan umpamanya. Jadi benda-benda itu
saya buat dan ia juga mendatangkan punca kewangan. Bezanya ialah penglibatan saya dalam. Bukan surface. Penglibatan saya dalam, sangat deep. Saya akan bertanya tentang dasar ekonomi, saya akan bertanya tentang dasar kerajaan, blueprint, apa benda semua tu kan. Jadi ini memerlukan kepandaian, memerlukan ilmu yang dalam, ilmu ekonomi, ilmu sejarah, ilmu matematik yang tinggi kan. Jadi awak ada pilihan. Awak nak jadi pempengaruh sementara panas atau panas membara. Itu kalau nak ada satu kerjaya yang panjang, mungkin menjadi pempengaruh yang tanpa pendidikan tu bukanlah satu itu pilihan bukan, yang baiklah. you tak boleh sustain dalam Kiranya dalam, itu bukanlah pelaburan yang agak jangka masa panjang lah. Mungkin Datuk Seri boleh kongsikan apa jenis pelaburan yang boleh diceburu sebenarnya oleh generasi muda kita selain daripada menjadi pempengaruh. Mungkin juga ada pelaburan-pelaburan yang betul-betul legit lah yang boleh diceburi oleh anak muda kita. Ya, bila kita bercakap pasal pelaburan, prinsip yang paling senang dipahami ialah high risk, high return, low risk, low return. Ini kalau untungnya tinggi, risikonya pun tinggi. Kalau untungnya rendah, risikonya pun rendah. Jadi di sini pelaburan, kalau kita nak melihat pelaburan, bila kita nak melabur tu, kita tengok pendapatan kita. Saya nak cadangkan kepada semua golongan muda, start buat bajet daripada awal. Negara pun ada belanjawan, kita pun dah start kerja pun kena buat belanjawan, kena berdisiplin. Domestik. Di domestik, kalau kita buat belanjawan ni, kita buat bajet ni, kita tengok okey ni hari ni kita belajar bayar sewa ni rumah, bayar ni, lepas tu kita tahu. Kalau kadang-kadang kita tak ada belajar buat bajet ni, kita main agak-agak tu bahaya. Dan bila kita buat ni, kita lagi disiplin, kita pun tahu apa yang kita belanjakan. Dan kalau boleh tengok berapa yang keperluan yang memang perlu dibelanjakan, yang mana tu kehendak. Yang kehendak tu kalau beli apa yang terpaksa beli, sebenarnya keperluan lah. Tapi dia kehendak tu gunakan sebanyak mungkin untuk pelaburan. Dan pelaburan kalau nak mula-mula melabur ni, melaburlah dalam pelaburan yang lebih selamat, ya, biar kita comfortable dulu. Banyak pelaburan yang ada sekarang, ada of course ada Amanah Saham Bumiputera, Amanah Saham Malaysia, Amanah Saham Nasional. Daripada PNB, of course kalau kita bumi, ASB ni bagus kerana dia guaranteed by government juga. Ada KWSP, kalau tak carum KWSP pun boleh carum sampai RM100,000. Tapi susah sikit nak keluar, bagus juga. Dan ada juga kalau nak risiko lebih tinggi, kita boleh melabur dalam Amanah Saham atau unit trust swasta yang lain-lain lah. Ada kalau nak lagi selamat, ada juga nak simpan duit dalam bank dari segi simpanan tetap, ya, fixed deposit. Of course the return is lower, dan tabung haji dan sebagainya. So ada banyak peluang untuk melabur dan banyak pelbagai kelas. Seperti saya sebut tadi, kalau keuntungannya tinggi, risikonya lebih tinggi. Tapi kena bacalah, kalau boleh baca unit trust ni, dia invest, dia melabur dalam saham mana, dalam bond mana dan sebagainya, supaya kita faham risiko. Tapi kita mula dengan yang senang dulu. Bagi saya, belum mula kerja, buat dulu bajet tu. So you tahu berapa you boleh simpan, kan? Dan start dulu dengan yang paling selamat, paling mudah. Dan kalau boleh, bila kita simpan tu, katakan dalam ASB, kalau RM1,000, kan, returns ASB sekarang 5.3%, 5.3%. Terus pernah naik sampai 10, tengok keadaan ekonomi dan sebagainya. Terus dapatlah RM105,000, katakan pulangannya 5%. Dan that means you dapat, maksudnya you dapat keuntungan RM5,000 lah. Jangan keluarkan RM5,000 tu kalau boleh. Kena berdisiplin, simpan dulu. Tahun ke depannya return tu compounding interest tu akan dari RM105,000 akan jadi RM110,000 kalau 5% juga lah, RM110,025, ya. Dan oleh itu every year dia akan naik begitu. Dan bila perlu beli rumah, katakan untuk deposit dan sebagainya, barulah guna. Itu pelaburan. Pelaburan untuk membeli barang yang macam tadi Cham sebut, phone dan motosikal, semua depreciating. Semuanya akan depreciate. Jadi to me, kalau aset tu depreciate, itu bukan pelaburan lah. Rumah, saya rasa itu satu pelaburan juga. Baik. Okey. Saya tertarik dengan apa yang YB cakap tadi, bila low risk, high risk. And then saya nampak bila kita buat pelaburan, kita akan ada simpanan akan datang. Saya nak bertanya kepada Pak Nil, berkenaan dengan tabung kecemasan. Pak Nil pun dah lama berkerjaya dalam bidang penyiaran. Kira orang lama lah dalam industri pekerjaan ni lah, ya. Sekarang ramai belia yang baru bekerja
baru bekerja, melabur sana sini, melabur uh, kepada yang tak penting pun sebenarnya, tak perlu pun sebenarnya, atas dasar nak nampak presentable, mewah, sampaikan style. pengurusan keuangan tu pun ke laut. Ya. Jadi apa sebenarnya? Tabung kecemasan tak ada. Apa nasihat Pak Nil? Itulah saya kata, memang anak-anak muda kena belajar ke peringkat yang tinggi, sebab ada di antara anak muda tak faham apa yang YB cakap tadi. Sebab ini adalah terma-terma ekonomi yang kita kena tahu dalam kehidupan. Kan kita kalau belajar sampai tingkatan 6, terma ekonomi ni sangat cetek, sangat mikro, kan? Jadi bila kita masuk ke peringkat belajar lebih tinggi, kita tahu apa low risk investment, apa high risk investment, dan apa yang short term, apa yang long term. Kemudian pada waktu yang sama juga kita tahu macam mana ledger. Tadi macam apa YB cakap pasal bajet, kan? Bila bajet dibentangkan ke negara, bentangkan kepada rakyat pandang kosong. Rakyat tak faham. Jadi kita perlu ke rakyat sebegini. Sampai bila-bila rakyat yang muda inilah yang harus dibagi input tentang pemahaman tentang bajet yang ada, keluaran dalam negara kasar, kita punya hutang negara, kita punya perbelanjaan negara, defisit, semua benda itu kena ada. Jadi bila kita dibentangkan oleh kerajaan, kita jangan komplain sahaja tanpa kita tahu asas kepada pembentangan bajet itu. Itu sangat dalam. Jadi sampai bila? Adakah kita lepas itu kita akan rasa macam kita tak faham dan kita terpaksa mengikut orang yang menggunakan isu-isu sebegini untuk membidas. Jadi kita jadi pak turut. Kan? Jadi benda-benda asas ini kena ada supaya kita tidak digunakan untuk tujuan-tujuan yang tak betul. Jadi bila kita baca, kita nampak ini adalah peruntukan untuk kesenian umpamanya. Adakah sampai pada kita dan apakah cara begitu, kan? Jadi mungkin itu terlalu dalam, tapi kita kena mulakan, macam awak kata, kita kena mulakan dengan pelaburan-pelaburan asas. Kita nak mulakan tu aja. Pelaburan asas macam mana? Bagi saya macam pelaburan kesihatan tu pun pelaburan. You ambil insurans umpamanya. Dekat situ you dapat tahu tentang pelaburan you kepada kesihatan. Kalau kita tak nampak itu sebagai pelaburan, kita nampakkan itu sebagai benda yang merugikan, dia akan merugikan awak pula bila awak tiba masa nak menggunakan perkhidmatan hospital tapi awak tidak mempunyai peruntukan. Dan buat bajet hari-hari, bulan-bulan. Saya punya perbelanjaan berapa, banyak berapa. Sebab tak cukup, itulah munculnya perniagaan alung. Sebab kita tak pandai nak bajet. Akan muncul perniagaan alung. Sebab alung dia mengambil kesempatan pada mereka yang tidak tahu melakukan bajet, dan kadang-kadang kita belanja lebih daripada pendapatan kita. Dan pada waktu yang sama, macam you kata, pelaburan pada barang-barang mahal, kan? Saya lebih suka katanya cakap kita belanja pada barang-barang. Kalau awak nak nampak stylo, nak nampak bergaya, belanja pada barang bergaya. Jangan belanja pada barang bergaya yang mahal. Okey, kita ada VT yang kita nak tunjukkan berkaitan dengan topik yang kita sembangkan pada hari ini. Jadi jom sama-sama kita saksikan. Penting sangatkah SPM? Sebab kita tengok baru ni banyak kes, bahkan ramai student yang sekarang ni dah petikai, awak nak skor sangat SPM. Ada orang yang SPM teruk tapi last kali hidup kaya raya je. Pertama sekali saya nak cakap bahawa bagi pendapat saya dan saya yakin bahawasanya SPM adalah sangat penting. Walaupun SPM itu bukanlah penjamin rezeki seseorang. Mark Zuckerberg pun drop out daripada college. Bill Gates pun drop out daripada college. Tapi tengoklah macam mana kejayaan mereka. Pertama sekali saya nak kata bahawa memang mereka drop out, tapi lihat mereka drop out daripada college apa? Mereka drop out daripada Harvard. Sedangkan orang yang nak masuk Harvard
graduate tu memang orang yang dah betul-betul dahsyat dia punya pandai dia. Sebab boleh search dekat internet, Harvard acceptance rate tak sampai 5% yang mohon dan dapat masuk ke Harvard. Sebagai kita pelajar, kita kena tahu bahawa untuk capai sesuatu, kita perlukan usaha. Kalau orang Kedah kata khetiak, kalau kita tak ada usaha, kita takkan dapat. Sebab itu memang janji Tuhan. Siapa usaha lebih, aku bagi lebih. Bermaksud kita sebagai pelajar, kalau kita lihat SPM itu adalah satu peperiksaan yang merupakan satu cabaran yang hebat lah bagi seorang pelajar ni, maka usaha untuk capai kecemerlangan dalam SPM. Sebab itu adalah peperiksaan antara peperiksaan yang penting di Malaysia. Dia sebut tadi, tak payah ambil SPM, boleh berjaya. Apa pandangan YB? Okeylah, saya kena nak beri terus terang apa yang Pak Adi sebut ni betul. Kita perlu ada pemahaman mengenai banyak isu. Dan kalau kita, SPM tu is the minimum lah. Dan saya pernah menjawab soalan yang VT tadi. Kalau kita lihat ramai orang di sana, ada yang ramai juga percaya yang terus kita buat apa, jadi influencer, jadi Grab, rider dan sebagainya lah. Dan pada pendapat saya itu semua nak instant gratification lah. Dia nak, jadi masa short term tu nampak yalah sekarang ni tak ada pendapatan dan dah ada pendapatan. Because dia start daripada zero base. So you kena faham that bagi mereka yang tidak ada pendapatan, ini adalah satu peluang untuk mencari pendapatan. Tapi pada masa yang sama, sekurang-kurangnya kita perlulah mendapat pendidikan yang asas ataupun foundation tu, dan tingkatan 5 dan juga pendidikan tinggi itu penting. Kalau tidak, bila kita dah start dalam the real world nanti, memerlukan sekurang-kurangnya tingkatan 5 ataupun SPM untuk mereka bekerja. Dan pada masa ini yang paling penting bagi saya lah ialah kita kalau nak juga dapatkan pendapatan, katakan dia perlu untuk membantu family ataupun dia perlu untuk dapat pendapatan untuk membiayai persekolahan ataupun universiti, itu kita boleh buat, tapi jangan sampai tinggalkan SPM. Di negara-negara lain ataupun saya tahu ada kawan-kawan yang terpaksa bekerja sambil belajar. Oleh itu kita kena adakan disiplin yang, you have to be disiplin lah. Saya tahu tak mudah, ada masa petang, pagi pergi ke kelas, petang, malam bekerja. Ada di universiti pun ramai student yang kerja part time dan sebagainya. So boleh kita divide the time, ya, buat dua-duanya. Memanglah not easy, tak senang, tetapi kalau betul-betul memerlukan pendapatan, buatlah begitu. Jangan daripada tinggalkan terus tingkatan 5 terutamanya. Bila sekarang pun dah tak ada, UPSR pun dah tak ada, itu sajalah kan. Tak ada, takkan SPM pun tak ada. So Pak Nin, dia sebagai pelajar bagus juga kalau dia belajar pada waktu yang sama, dia membuat kerja sambilan pada waktu yang sama. Pembahagian masa itu sangat-sangat perlu. Kalau dulu saya belajar pada waktu yang sama, kerja sambilan ialah saya buat modeling. Sama je sebenarnya. Walaupun gajinya tak berapa banyak, tapi itu adalah minat. Minat adalah benda yang menghidupkan kita hari-hari, yang kita look forward to everyday life. What's tomorrow? Minat kita tu. Belajar adalah tanggungjawab yang kita kena selesaikan. Dan untungnya belajar ini ia ditanggung oleh keluarga. Keluarga ada mata pencarian dia untuk menanggung pelajaran, dan ia ditanggung oleh kerajaan. Kan? Jadi portion untuk awak tanggung awak belajar itu kecil berbanding dengan tanggungjawab yang ditampung oleh keluarga dan ayah ibu dan juga kerajaan, kan? So bagi saya duit tambahan itu adalah untuk sendiri keperluan sendiri, atau mungkin kalau ia berjaya dapat membantu keluarga lagi. Okey, menjual dalam waktu yang sama. Sekarang ini platformnya bagus, awak boleh buat live pada waktu senggang, sejam buat live. Awak boleh jual di platform-platform jualan, kan? Awak boleh buat live. Dan pada waktu yang sama, ini adalah proses sediakan awak sebagai peniaga hebat. mungkin kita ada soalan daripada audiens kita. Kalau ada, kita boleh dapatkan satu dua soalan daripada audiens kita. Ada sesiapa yang boleh nak bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syahmi. Saya 4 year student and akan graduate tahun depan. Macam yang kita tahu, fresh graduate ni gaji dia 1,500 ke 2,500. So, saya nak tanya Pak Nel, apa pelaburan yang sesuai untuk golongan fresh graduate ni? Saya Zatul dan soalan saya untuk YB.
Jadi YB, kalau kita lihat kini, pelajar lebih berminat untuk terlibat dalam ekonomi gig berbanding bekerja tetap dekat sebuah syarikat atas sebab pendapatan lebih lumayan dan juga masa yang fleksibel. Jadi, pada pandangan YB sendiri kan, bagaimana YB melihat trend ni akan beri kesan kepada tenaga buruh mahir kita pada masa hadapan? Okey, terima kasih. Soalan yang saya akan jawab dengan penuh terperanjat ya. Awak mungkin rasa 1,500 ke 2,000 gaji ya, kita nak melabur ke mana kan duit itu untuk masa akan datang. Awak mungkin akan jadi klise kalau saya kata okey, kita ada ASB. Okey, itu memang awak rasa itu tidak memerlukan modal yang besar untuk ni, dan ada juga jika awak dah bekerja, ada juga bank-bank yang menawarkan pinjaman bayaran mudah dan murah untuk bulan-bulan untuk dapatkan ASB. Okey, ini daripada seorang bapa. Duit kau, bapak macam tu. Duit kau, labur untuk ilmu. Cari ilmu baru. Yang itulah yang akan menjamin awak untuk ilmu yang akan bertahan lama. Contoh, kalau awak minat dalam fotografi, ya, itu yang awak rasa yang akan menjadikan itu satu pekerjaan baru. Bila kita melabur pada ilmu, tidak pernah kita akan rasa rugi. Okay? Kita beli, masuk kelas untuk asingkan sedikit wang untuk kita masuk kelas dalam bidang fotografi, videografi, yang akan menyebabkan ia akan menjadi satu perniagaan sampingan, dan akhirnya mungkin ia akan menjadi satu perniagaan sepenuh masa untuk awak. Itu pelaburan bagi saya. Jadi jangan lihat pelaburan itu hanya dalam bentuk dividen, bentuk keuntungan, tetapi lihat juga pelaburan itu dalam bentuk yang lebih luas. So bagi saya, dengan gaji 1,500 setakat RM100 pergi kelas untuk komunikasi sebulan, I think it's okay. Kan? Dan bila orang tanya bila awak nak melabur dari segi rumah dan sebagainya, saya tengah mengukuhkan ekonomi saya dengan apa yang saya ada sekarang supaya saya dapat mencapai peruntukan untuk membeli rumah dalam masa yang lebih singkat. Lagi sekarang pun saya sekali lagi, kita dah ada bantuan daripada kerajaan untuk golongan muda untuk mendapatkan rumah pertama. Jadi nampak tak masalah yang sebelum ini kami tak ada zaman kami dulu dah diambil alih oleh pihak berwajib. Cuma sekarang ini kita kena tahu bagaimana kita membelanjakan duit kita. Ada bahagian yang telah diambil alih oleh bahagian orang-orang yang tertentu, pihak-pihak tertentu. Kita cari melabur dalam bentuk yang berbeza. Melabur dalam pendidikan. Baik, terus kepada YB berkenaan dengan soalan jawab Syami tadi. Ya, terima kasih Izzatul tadi kan dia tanya soalan mengenai pekerja-pekerja gig ya berbanding dengan pekerja-pekerja yang kerja tetap ni. Sekarang ni kalau kita lihat dari segi pekerjaan, rakyat Malaysia kita 33 juta ya, yang bekerja lebih kurang 15 juta. Setengah daripada 15 tu bekerja sebenarnya dalam sektor informal ya, dan lagi setengah bekerja dalam sektor formal lah. Dan sektor formal ni biasanya yang dapat pekerjaan tetap lah, kerja kerajaan, kerja dengan syarikat-syarikat dan sebagainya. Itu trendnya semakin berubah. Dulu pekerja gig ni memang mereka akan buat pekerjaan yang seperti Grab, Panda, Foodpanda, Grab dan sebagainya. Dan juga kadang-kadang dalam kerja-kerja freelancing, ada fotografi dan sebagainya, dia buat pelaburan dalam sini. Tetapi pada masa sekarang ni, saya rasa perbezaan tu dah kurang kerana tidak ada pekerjaan yang tetap bagi saya. Sekarang ni kalau kita lihat syarikat pun tak ada yang setengah tu dapat sustain unless you are very multinational dan sebagainya, memanglah. Tapi itu pun mereka sentiasa kerana teknologi sentiasa berubah ya, dan kita tengok sekarang dengan AI-nya lah, dengan dan sebagai macam-macam new business line, new technology that is coming in. So even companies pun terpaksa berubah daripada segi fokus ni. Jadi pekerjaan tu
mereka terpaksa reskill dan upskill kerana apa yang mereka buat hari ini mungkin tidak wujud lagi pada masa depan. So to me, yang penting ialah pekerjaan tu kita kena fokus kepada apa yang kita we are good at, ya. Yang kita kalau kita interested in fotografi katakan, we invest in upgrading our knowledge, upgrading our equipment, upgrading our ni dan sebagainya. Because dia tak payah kerja dengan siapa-siapa. Reskilling and upskilling lah. Reskilling dan upskilling itu penting, dan kerana pekerja sekarang ni dalam syarikat saya dah jumpa banyak usahawan-usahawan ataupun multinational mereka banyak dari segi jurutera, advertising dia orang, ada analyst, semua dia guna freelancer. Ya. Dia guna contract workers, which is gig workers lah. Setengah tu pekerja nomad pun ada daripada luar negara. Kita pun jual perkhidmatan kita online kepada negara-negara syarikat-syarikat di negara-negara lain. Ini semua adalah gig workers sebenarnya. Jadi to me, kita asalkan kita specialize in area yang kita fokus, boleh. Tapi of course dari segi pentadbiran tu lain lah. You kena berada dalam syarikat dan management dan sebagainya. Tapi daripada skill, daripada skill tu utamanya dari even communication sekarang banyak syarikat-syarikat besar dan syarikat-syarikat kecil pun menggunakan freelancer yang dapat membantu mereka dari segi marketing, even legal, semua dah mula rakyat-rakyat kita membuat jadi usahawan lah. Macam gig ni menjadi KOL juga. Jadi usahawan kita sekarang ramai adalah bermula daripada bekerja sebagai gig worker lah in a way. Dan to me, pada pendapat saya, perbezaan tu dah kurang. Kerana dulu memanglah kalau dah kerja dengan syarikat A katakan, syarikat A ni tak akan berada dalam industri selamanya. You're safe, dapat pension dan sebagainya. Tapi sekarang dunia dah berubah. Teknologi tinggi, new products, new demand by customer, semuanya berubah. Baik. Dan lagi satu, bila kalau nak tambah sikit. tambah sikap membaca rakyat Malaysia kita agak kurang, kan? Jadi macam mana kita nak tambah ilmu kita kalau kita tak belajar di peringkat tinggi? Kalau belajar peringkat tinggi itu adalah wajib untuk membaca. Dan sampai mereka lulus, graduate, mereka ada ketikanya mereka dah tak nak membaca bahan-bahan, padahal Google ada di tangan, kan? Apa sahaja informasi ada di tangan. Jadi bila kita tak belajar tinggi, kita nak bercakap dengan pihak management umpamanya, pihak pengurusan, pihak menteri, pihak pembuat dasar, kan adalah sukar untuk kita memahami terma-terma yang mereka gunakan. Kita nak minta nasihat penutup daripada YB dengan juga Pak Neil. Kita mulakan dengan YB dulu, secara holistik lah. Atau mungkin juga boleh bagi tips-tips mereka yang dah berminat nak buat pelaburan, macam mana nak elak pula pelaburan yang mungkin tak betul. Mungkin yang macam skim cepat kaya, betul. Kita tak sebut lagi pasal skim cepat kaya. Masa zaman kita dulu ada skim namanya Pak Mantelo, ingat Pak Mantelo, perang pelabur perang. Okey. Cakap pasal skim cepat kaya ni masa zaman kita muda dulu lah. Masa kita pun masih muda sebenarnya. Ada Pak Mantelo ni. Ini skim cepat kaya. Jadi saya nak nasihat kepada golongan muda tu, kalau dia kata boleh cepat kaya, bacalah betul-betul prospektus. Tanyalah soalan-soalan. Kerana saya yang skim cepat kaya ni banyak adalah skim yang tak betul lah. Okey. Dan pada waktu yang sama juga sekarang ni ada lagi. Skim-skim sebegini cepat kaya ini, mereka yang tidak mempunyai pelajaran sajalah yang akan memikirkan bahawa ada cara singkat untuk kaya. Jadi anda kena ada pelajaran supaya mata awak boleh menilai kalau yang ini adalah legit atau tak legit. Hanya mata yang mempunyai pengetahuan dan pendidikan yang boleh menilai yang mana legit, mana yang tak legit. Okey, jadi pesan Pak Neil ialah okey kalau awak nak jadi pempengaruh, tetapi pempengaruh yang ada ilmu sebab awak kena bercakap pasal kontrak, awak kena bercakap pasal vision, awak kena bercakap pasal mengeluarkan produk sendiri, awak kena bercakap pasal kilang, awak kena bercakap pasal pekerja, pengurusan perniagaan, pengurusan pekerjaan, human resource dan sebagainya. Baik, terima kasih kepada Pak Neil dan juga YB di atas segala perkongsian pada sembang kita pada hari ini. Moga-moga semua dijadikan peringatanlah kepada semua yang ingin memulakan pelaburan
Baik, so Syabas juga kepada Richie Amor. terima kasih. Terima kasih kepada Richie Amor, terima kasih juga kepada pelajar-pelajar Universiti Islam Antarabangsa Malaysia kerana hadir di program kita pada hari ini. Jadi okey, itu saja untuk episod kali ini. Terima kasih kepada yang menonton. Jangan lupa like, share dan kongsilah di mana-mana platform media sosial Jabatan Penerangan Malaysia. Nantikan episod akan datang. Ini kopi kita, Sembang Anak Malaysia. Ingat, melabur dengan bijak. Be yourself. Kalau nak berbelanja tu, ikutlah kemampuan korang. So, kalau nak minum kopi yang murah dan mampu milik, kau dah tahu kan kat mana?